Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Angah dari Angah Story. Apa khabar korang semua? Angah harapkan korang semua dalam keadaan sihat, ceria, gembira bersama ahli keluarga yang tercinta. Jadi pada malam ini kita akan mendengarkan kisah misteri ataupun kisah seram daripada seorang sahabat geng seram Angah yang tidak mahu nama dia didedahkan, iaitu kita panggil saja dia sebagai Azam, bukan nama sebenar. Jadi Azam pada malam ini ada dua cerita yang berkisah tentang ahli kongsi gelap di Singapura. Jadi apa kisah dia? Sebelum kita mendengarkan kisah daripada Azam ni, kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel Angah ni, Angah harapkan korang subscribe dulu, tekan tombol warna merah, tekan tombol loceng dan tekan sekali butang all untuk mendapatkan sebaran notifikasi video-video terbaru daripada channel Angah Story. Kepada sesiapa yang telah mengikuti dan subscribe channel Angah ni, Angah ucapkan terima kasih banyak-banyak. Jasa anda memang tidak boleh Angah balas. Jadi sebelum kita memulakan bicara kita pada malam ini, kita sedekahkan selawat kita kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kita dengarkan kisah pertama daripada Azam ni. Kisah ni berkisar di Singapura. Jadi dalam kisah ini, kita juga tidak boleh dedahkan nama dia. Jadi kita letakkan nama dia Ali. Ali ini adalah seorang ahli kongsi gelap. Jadi latar belakang dia memang kita tahu ahli kongsi gelap ni biasanya datang daripada keluarga yang kucak-kacir ataupun dibesarkan oleh orang-orang yang dalam keadaan ataupun latar belakangkan dalam keadaan yang tidak baik lah. Jadi Ali ni dibesarkan oleh pelacur. Jadi kehidupan dia memang sangat-sangat, orang cakap tu, luar daripada kebiasaan orang-orang yang teratur dan sebagainya. Jadi Ali ni membesar dalam keadaan yang sangat-sangat tidak teratur. Jadi dia telah menyertai satu kumpulan kongsi gelap di Singapura. Jadi pada satu hari ni, Ali ni telah ditugaskan untuk membunuh seseorang. Untuk melakukan tugas ni, dia telah pun diberikan tugas bersama lagi dengan 4 orang rakan dia. Untuk makluman korang semua, untuk membunuh seseorang ni, 4 orang ni tidak boleh berada pada satu kawasan. Jadi Ali ni telah pun berada di satu area yang berdekatan dengan Masjid Sultan. Jadi dia kena tunggu kat situ. Start pada hari tu, hari Jumaat kalau tidak silap Angah, pada hari Jumaat. Jadi Ali telah duduk di situ lebih kurang dalam pukul 1 lebih lah. Sebelum tu memang belum masuk waktu solat Jumaat lagi. Dia pun menunggu di situ sementara menunggu waktu yang ditetapkan, itu pukul 4 petang. Semasa menunggu di pekarangan Masjid Sultan tu, Ali ni ternampak seorang pakcik lah, boleh dikatakan lelaki pertengahan umur. Daripada jauh dia nampak lelaki ni memakai jaket agak kacak juga. Jaket dia ada rambu-ramba macam tu. Pakcik tu menuju ke arah dia lalu menegur dia, "Assalamualaikum. Lu buat apa kat sini bro?" Dalam keadaan yang santai lah dia tegur Ali ni. Bila dia nampak Ali ni seorang macam yang agak gangster yang macam itu, ada tattoo apa semua tu. Jadi dia menegur dalam keadaan yang biasa lah, "Lu buat apa kat sini bro?" Jadi Ali pun jawab, "Wah, tengah tunggu seseorang lah, ada hal yang gua nak settle kan. Kalau macam itu, lu nanti gua nak jumpa lu lepas solat Jumaat. Lu tak nak pergi masuk sekali? Apa pakcik? Lu masuk dulu." Bila Ali cakap macam tu, pakcik tu pun berlalu. Bila Ali ni toleh balik kepada pakcik tu, dia nampak pakcik tu telah memakai jubah. Tak semena-mena daripada dia pakai jaket apa semua tu, dia nampak pakcik ni telah memakai jubah putih dengan siap berserban lagi. Entah bila dia tukar baju pun Ali tak tahu. Tapi dalam keadaan terkejut tu, Ali pun buat tak tahulah. Dia ni dengan jiwa kental sebagai seorang ahli kongsi gelap, dia pun tidak merasa apa-apalah. Jadi semasa menunggu waktu yang ditetapkan tu, nak menunggu habis solat Jumaat ni, dia pergi minum dulu di kedai yang berdekatan dengan Masjid Sultan tu. Kalau tidak silap Angah, dia pergi ke restoran Zam-Zam masa tu. Jadi dia pun menunggu pakcik tu sambil minum-minum. Dan tepat habis saja, lebih kurang dalam pukul 2 lebih macam tu, dia pun teringat yang dia nak jumpa dengan pakcik ni. Dia pun bergegaslah ke arah Masjid Sultan tu. Dan daripada jauh dia nampak pakcik itu telah menunggu dia di pekarangan ataupun di tangga Masjid Sultan tu. Dia pun menuju ke pakcik tu. "Lu sebenarnya nak jumpa gua ni ada apa?" Dia walaupun dia gangster tapi
dia memperkatakan sesuatu tu, dia masih lagi dalam keadaan hormat kepada orang tua. Lu nak jumpa gua ni ada apa? So pakcik ni cakap, lu tak solat ke tadi? Dia kata, wah tak solat. Pakcik tu kata, tak apa. Kita tak solat pun tak apa, nanti mungkin Allah akan bukakan hati kita untuk pergi bersolat. Jadi sekarang ni mungkin lu rasa macam tak nak solat, tapi insyaAllah lepas ni lu akan pergi solat. Dia pun berbual-bual lah dengan pakcik tu. Lama juga berbual lebih kurang dalam sejam lebih macam tu, berbual. Akhirnya pakcik tu cakap, lu boleh tolong gua tak? Dia kata macam tu. Sebenarnya gua nak pergi ke Kuala Lumpur ni, jadi lu boleh hantar pesanan pada bini gua tak? Jadi Ali ni pun masa apa pula nak kena hantar pesanan apa semua ni kan. Tapi dia layankan juga pakcik tu. Akhirnya pakcik tu tanya, lu ada tisu tak? Pakcik ni macam tahu je dia ada bawa tisu. Si Ali ni pun keluarkanlah tisu dan bagi pada pakcik ni. Lepas dapat tisu daripada Ali ni, pakcik ni telah menulis sesuatu ke atas kertas tu ataupun tisu tu. Sebenarnya dia telah menuliskan alamat, satu alamat di mana pakcik ni lepas tu berkata pada Ali, ini alamat bini gua. Jadi gua tak sempat nak balik rumah lah. Lepas ni lu tolong gua, lu pergi rumah ni, lu sampaikan pesanan pada bini gua. Lu cakap dengan bini gua yang gua sayang sangat sama dia. Cakap macam itu Lepas tu bagi tahu dia yang gua tak boleh nak balik, gua terpaksa pergi ke KL. Itu saja pesanan gua. Harap lu bertolong gua lah. Jadi bila Ali ni dapat pesanan daripada pakcik ni, dia pun bersetujulah dia nak tolong pakcik tu. Jadi pakcik tu pun berlalu pergilah. Dan bila pakcik ni berlalu pergi di Masjid Sultan ni, Ali ni ada seorang saudara. Pakcik tu berlalu saja pergi, hilang daripada pandangan dia. Saudara kepada Ali ni datang kepada Ali, bergegas kepada dia. Ali, kau buat apa kat sini? Sebenarnya aku ada kerja sikit kat sini. Tadi aku berbual-bual dengan seorang pakcik ni. Dia pun minta aku pergi sampaikan sesuatu pada isteri dia. Ni alamat dia. Bila dia dengar macam itu, saudara Ali ni muka dia agak berubah sikit, tetapi dia tidak berkata apa-apa. Dia kata pada Ali, kau dah terima pesanan, jadi kau kena buat pesanan tu. Bila Ali ni tengok jam, ada lagi masa sebelum pukul 4 petang seperti yang ditugaskan macam itu. Jadi dia pun pergi ke alamat yang ditulis oleh pakcik tu. Tanpa ada perasaan syak wasangka dia terus pergi cari rumah tu, jumpa, dan dia pun panggil lah, Assalamualaikum. Pandai dia bagi salam lagi, Assalamualaikum. Dia kata lama juga dia tunggu kat luar rumah tu. Akhirnya seorang perempuan yang agak berumur juga, pertengahan umur juga macam itu, keluar di hadapan pintu. Nak cari apa nak? Makcik tu tanya. Macam ni makcik, tadi saya ada jumpa seorang lelaki ni, seorang pakcik ni lah. Jadi dia meminta saya untuk menyampaikan pesanan pada makcik. Makcik tu siapa lelaki tu? Makcik tu dalam keadaan kebingungan lah bila dia kata ada seorang lelaki menyampaikan pesanan. Siapa pula yang menyampaikan pesanan pada aku ni? Jadi Ali ni pun berkata lah, menjawab dia kata, lelaki ni kata dia suami kepada makcik. Makcik ni terdiam tau. Apa pesanan dia nak? Ali menjawab, dia kata pakcik ni bagi tahu yang dia sayang pada makcik, sangat-sangat sayang, dan dia bagi tahu yang dia tak dapat balik. Dia terpaksa pergi ke Kuala Lumpur dan tak dapat balik, tapi dia beritahu yang dia sangat sayang pada makcik. Itu saja pesanan dia. Bila makcik ni mendengar apa yang dikatakan oleh Ali ni, dia terus jatuh pingsan, guys. Ali ni terkejut tau bila dia pingsan tu, dan dia pun dicubalah gerakkan makcik ni. Dan bila dia nak minta tolong apa semua tu, pintu bilik pula ataupun pintu rumah tu terkunci dari dalam. Akhirnya ketika dah berapa minit dah macam itu kan, makcik ni pun sedar. Jadi bila makcik ni sedar, Ali ni bertanya pada makcik ni, makcik, kenapa makcik? Bila saya cakap macam itu, makcik terus pingsan. Makcik ni pun berkata pada Ali, sebenarnya pakcik dah lama meninggal. Dia dah meninggal 4 tahun lepas. Bila Ali mendengar berita ni, ataupun bila Ali mendengar jawapan daripada makcik ni, dia tidak percaya. Dia memang langsung tak percaya. Dia berlari terus ke Masjid Sultan tadi, jumpa dengan saudara dia. Dia tanya dengan saudara dia nak tengok CCTV. Sebab kat situ masa dia berbual dengan pakcik tu, di pekarangan masjid tu ada satu CCTV di atas kepala dia. Jadi dia minta saudara dia bukakan CCTV tu.
Dia tengok pada CCTV tu, dalam masa sejam lebih tu, dia hanya berdiri di situ seorang diri dan berbual-bual tanpa ada orang di sebelah dia. Jadi siapakah pakcik itu sebenarnya? Dan kisah ini sebenarnya menjadi pengajaran kepada Ali. Selepas daripada kejadian ini, Ali memang jatuh sakit. Lepas itu dia telah insaf dan cuci tangan daripada kegiatan kotor sebagai ahli kongsi gelap. Dan dia terus tak terlibat lagi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral ini. Begitulah kisah dia. Allah datangkan seorang, kita boleh kata jelmaan lah, sebagai hidayah kepada Ali ini untuk insaf. Korang rasa macam cerita ni adalah satu cerita yang memotivasikan diri korang? Okey, kita dengarkan kisah yang kedua. Jadi kisah yang kedua ni, dia berkaitan dengan kongsi gelap juga. Jadi Angah namakan orang yang terlibat ni sebagai Ali juga. Angah tak tahu sama ada yang terlibat ni orang yang sama ataupun tidak. Tetapi ini berkisar juga dengan ahli kongsi gelap. Dan pada hari itu, Ali jugalah, kita bukan nama sebenar. Ali ni telah diarahkan untuk menculik seseorang, iaitu seorang lelaki Cina daripada sebuah kelab yang dikenali sebagai The Sanctum masa tu. Jadi dia telah pun diarahkan untuk menangkap lelaki ni, bawa lelaki ni daripada kelab itu ke satu kawasan di Hong Kong. Memang ada satu area di mana kawasan tu memang kawasan memancing lah. Senang cerita, Ali telah menjalankan tugas pada malam itu. Dia bersama dengan seorang lagi rakan dia. Dia pergi ke kelab itu dan tangkap lelaki ni. Pada masa itu, Angah tak tahu macam mana dia sembunyikan wajah dia sampai lelaki tu tak kenal dia. Dia tak kenal, mungkin dia pakai topeng ke apa ke. Jadi dia telah menangkap lelaki Cina ni, mengheret dia masuk dalam kereta, terus bawa dia ke Hong Kong. Sampai di kawasan yang dia ceritakan itu, memang dia diarahkan pergi ke kawasan itu, ataupun dia telah membawa lelaki ni ke satu kawasan, ke satu pokok besar. Jadi tugas dia pada malam itu hanya bawa lelaki itu ke situ, ikat dia kat satu pokok. Jadi masa dia nak ikat lelaki ni, Ali ni memang kejam jugalah. Dia patahkan tangan orang tu. Angah tak tahu sama ada dia patahkan kedua-dua tangan ataupun sebelah tangan dia, tapi memang dia patahkan tangan tu dan menggari dia ke belakang pokok. Jadi lepas digari tu, bukan setakat tu je, dia telah mengambil kawat duri untuk mengikat lelaki ni, dan kawat duri ni telah melilit di bahagian kepala dia dan mencocok mata lelaki Cina tu. Angah lupa nak bagi tahu, untuk tugasan dia menangkap Cina ni, bawa ke situ dan mengikat dia kat pokok tu, dia dapat upah sebanyak RM10,000 Malaysia. Untuk tambahan tugas lagi ni, dapatkan nombor akaun dan telefon bini Cina ni. Bila kata yang memberi arahan ni bersetuju dengan permintaan dia, dia pun dapatkan nombor akaun daripada Cina ni dan nombor telefon bini dia. Jadi lepas dia dapat nombor telefon tu, Ali ni pun telah menelefon bini dia. Dia kata dengan bini dia, dia tanya bini lelaki ni, kita letakkan nama Cina ni sebagai Eric lah. Dia bila telefon bini dia, dia kata, dia tanyalah, Eric ni dekat mana? Bini dia cakap, Eric ni belum balik lagi. Macam ni, kita nak sambut birthday Eric ni. Jadi dia bagi tahu lah nama dia apa semua. Dia bukan bagi tahu nama sebenar lah. Jadi dia punya hela tu, bila terjadi apa-apa pada Eric ni, bini dia akan cari nama tu, bukan nama dia. Jadi bila dia dah ikat, dah apa semua, dia pun bergegas larilah daripada kawasan itu, naiki kereta. Jadi Ali ni telah memandu kereta, kawan dia duduk di sebelah. Semasa dia keluar gerak daripada tempat tu, dia teringat dia tadi dah gari lelaki ni. Jadi gari ni mesti ada cap jari dia. Bila dia teringat macam itu, dia pun bercakap dengan kawan dia, bro, wah lupa lah, itu gari kita kena ambil tau. Sebab apa itu gari ada cap jari gua, jadi kita kena pusing balik, kita ambil. Semasa dia berpusing balik ataupun buat U-turn pergi ke kawasan tempat lelaki Cina tadi tu, tiba-tiba dia nampak satu lembaga menahan kereta dia, menepuk-nepuk kereta supaya berhenti. Rupa-rupanya lembaga tu adalah Cina tu. Cina tu dah terlepas daripada ikatan ataupun gari dia dan juga ikatan dawai kawat duri tu.
Jadi Ali ni pun pandai juga untuk mengelakkan Cina ni daripada mengenali dia. Sebab tadi masa dia menangkap Cina tadi, dia yang berkata, jadi bila kalau dia bersuara, Cina tu pasti kenal suara dia. Jadi kawan dia bertanya. Jadi bila kawan dia tanya kenapa apa semua, Cina ni bagi tahu yang dia telah ditangkap oleh seseorang ataupun 2 orang lelaki, bawa dia ke sini dan ikat dan gari dia kat pokok tu. Bila dikata macam itu, jadi kawan dia bertanya lah, pandai dia Ali ni langsung tak bersuara tau. Sebab kalau dia bersuara, confirm Cina tu kenal. Bila Cina tu cakap macam itu saja, kawan dia beritahu, lu sudah kena ikat tadi kan? Lu macam mana boleh lepas kawan dia tanya, pura-pura tanyalah kan. So lelaki Cina ni bagi tahu, ketika 2 orang lelaki yang menangkap dia tu berlalu pergi, kata dia nampak ada seorang lelaki yang agak berumur datang ke arah dia dengan berjubah putih. Datang ke arah dia dan lepaskan daripada gari dan juga kawat duri tu. Yang peliknya kat sini, siapa lelaki yang berjubah putih tu? Jadi bila dia kata macam itu, kawan dia bertanya lah, sekarang lu apa mau buat? Jadi lelaki Cina tu kata, wah mesti mau report polis lah, tolong sama gua lah, wah mau pergi balai polis lah. Dia kata macam itu. Nak tak nak, Ali dengan kawan ni pun terpaksa bersetuju lah. Jadi dia bawa lelaki ni, sepatutnya dia pergi ke balai polis Kongkong sebab kat situ yang paling dekat sekali. Tapi kali ni dia bawa ke balai polis ke Pasir Gudang yang agak jauh lagi daripada situ. Jadi bila dia pergi ke Pasir Gudang tu, sampai di Pasir Gudang ni, dia pun nak bagi tahulah apa semua. Dia tinggalkan lelaki Cina kat balai polis, tapi polis tak syak apa-apalah sebab dia kata dia pemancing yang lalu kat situ. Dan kebetulan pada masa itu dalam kereta dia memang ada peralatan memancing. Jadi tak adalah syak yang mengatakan bahawa dia yang melakukan kerja itu. Jadi bila ditinggalkan dekat balai polis, dia nampak tangan lelaki Cina ni tak ada patah tau. Kan tadi masa Angah cerita, dia telah patahkan tangan lelaki Cina ni, memang confirm patah. Tapi bila sampai di balai polis tu, dia nampak tangan lelaki Cina ni seperti sedia kala, tak patah. Lelaki Cina ni kata, wah, teringat sesuatu lah. Ada satu barang yang boleh jadi evidence tau. Itu gari. Tadi dia orang ada gari sama gua. Jadi gua tertinggal itu gari sana lah. Lepas tu kawan Ali cakap, tak apa. Itu lu jangan risau lah. Nanti ni polis tak tahu lah mau buat apa. Bila cakap macam itu, lelaki Cina okey lah. So dia masuk dalam balai polis, buat report apa semua. Tapi Ali dan rakan ni tinggalkan saja lelaki itu. Jadi dia pun bergegas lah daripada balai polis tu untuk kembali ke tempat yang diikat Cina tu. Jadi bila sampai sana, dia nampak lah kawat duri dengan juga gari tu masih ada kat situ. Jadi dia pun ambil cepat-cepat, belah terus daripada kawasan itu. Jadi kes ini memang tutup macam itu je. Sebab tugas Ali pada masa itu memang dah selesai. Dia dah bawa lelaki tu kat situ. Dia tak tahu menahu siapa lepaskan apa semua. Dan benda ni tutup macam itu je. Jadi kat sini yang misterinya, korang dengar tadi kan, macam mana lelaki Cina ni lepas daripada ikatan gari dan juga kawat duri tu. Jadi dia ada dapat pertolongan daripada seorang lelaki berjubah putih. Tak tahu dia datang daripada mana, siapakah lelaki itu pun kita tak tahu. Jadi misteri kat sini dan pengajaran dia kepada sesiapa yang terlibat dengan ahli kongsi gelap ni, Angah harapkan korang bertaubatlah, kembali ke pangkal jalan. Memang orang cakap tu, pintu taubat sentiasa terbuka dan Allah menerima taubat masing-masing. Dan hidayah yang Allah beri tu memang datang dalam pelbagai bentuk. Macam tadi yang pertama tadi, korang dah dengar sendiri pengajaran dia telah insaf dan kembali ke pangkal jalan. Alhamdulillah. Angah rasa itu saja kisah kita pada kali ini. Kalau korang ada sebarang cerita ataupun korang nak kongsikan cerita dengan Angah, korang boleh emailkan cerita-cerita korang tu ke email yang Angah letakkan di deskripsi. Kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel Angah Story ni, Angah ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol subscribe, sebab subscribe itu percuma, gratis guys. Dan jangan lupa tekan tombol loceng dan tekan all. Jangan lupa juga tekan tombol like dan share video ini sekiranya anda suka dengan video ini. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.